berkenaan dengan diary itu pun ada plot twist dia. Si Yusra jadi mastermind tanpa disangka. Maksudnya secara tidak sengaja. Dia mau stopkan bully ke atas dia, tapi end up tanpa dia sedar, dia sebenarnya yang sudah sedang membuli. Berkenaan jatuh tu, si Safa jatuh tu betul. Tapi jatuh disebabkan ditolak. Bukan terjun. Dia plot twist, dia tangan gaib, dia VIP, siapa yang terbabit, siapa yang terlibat, begitu. Sebab itu diciptakan bermacam naratif untuk si Safa ni. Mentang-mentang si Safa ni sudah tiada untuk bela diri dia. Tapi kena ingat, benda yang busuk by hook or by crook akan keluar juga. Isu semasa Malaysia. Best TV. Lelaki ada yang nampak. Makanlah weh. Demo tu. Maklumat. Kau tengah kejar apa? Nyawa siapa kau kejar tu? Macam saya cakap, cerita ni hanya fiction. Okay? Tiada kaitan yang hidup ataupun yang mati. So, jangan berspekulasi. Okay? Okay. And then si Yusra ni sudah ajak pergi toilet tiba-tiba masa di toilet tu berlaku. Lepas dia pergi toilet, dia sudah buat dia punya urusan semua, dia keluar dia pergi dia bilik. Dia keluar, dia pergi dia bilik lah. Dia tidur macam biasa, meninggalkan si Safa di toilet sendiri-sendiri. Okey, dek selalu Okay. minuman kau cendol. Dia tinggalkan si Safa ni di toilet sendiri. End up jam sekian, tiba-tiba si Safa ditemui meninggal dunia. Okay? Si Safa ditemui meninggal dunia. And then umum pula, cikgu-cikgu tahu yang si Safa dan si Yusra ni adalah kawan baik. Okay? Dan si cikgu-cikgu ni pula menggunakan kesempatan itu untuk cover up dorang punya kesilapan. So, dibilanglah sama si Yusra ni, kalau kamu bagi kenyataan begini, kamu pun boleh selamat. So dia of course lah, bila ada berlaku kematian mestilah ada siasatan pihak polis, betul kan? So si Safa ni, si Yusra ni beritahu lah, si Safa ni memang ada niat membunuh diri lah, stres lah sebab ahli keluarga dia punya family ada yang bercerai-berai lah. And then berdasarkan berdasarkan kenyataan si Yusra ni, polis ambil bulat-bulat sebab memandangkan dia adalah kawan baik. Dan juga itulah sebabnya kertas siasatan semasa itu diklasifikasikan sebagai SDR, iaitu mati mengejut. Okay? And then Dari segi rasa macam mana? Biasa je. And then si Yusra ni pergi hand over kononnya diary si Safa ni. Kesahihan diary itu tidak diketahui. Okay? Sebab tidak ada pengesahan bahawasanya itu adalah tulisan tangan si Safa. Okay, Diorang ni memang macam mau cipta naratif yang si Safa ni memang bunuh diri lah.
Sebab masing-masing menutup kesalahan masing-masing. Okay. Tapi silapnya kes jadi besar. Kes tidak dapat ditutup. Digali semula balik. And up, si Yusra jadi tertuduh pertama di dalam kes ini. Memang kejam lah bagi saya. Kalau saya memang kejam lah. Apa yang dia buat tu sangat Okay. Macam saya cakap, cerita ni tiada kaitan yang hidup maupun yang mati. Sebab itulah kita jangan suka-suka angkat orang. Diorang ciptakan naratif bahawa si Yusra ni kaum baik dengan si Safa ni, like a hero. Walhal sebenarnya najis. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Jijik. Paham? Ada sini kuah. Kau nak makan? Dialah yang fitkan si kakak-kakak ni atau si abang-abang ni semua. News berkenaan dengan si Yusra. News berkenaan pasal si Safar. Paham sudah? Tidak dirancang. Maksudnya diorang tidak expect pun, si Yusra tidak expect pun bahawanya kematian akan terjadi pada masa itu. What do you expect? You sudah pukul anak orang, okay, sampai berapa lama dalam tandas. Bila sudah lunyai, macam tak ada bulu Melaka. bila sudah lunyai, you buang dia daripada tingkat kita cakap lah tingkat 2. Ini rumah Tidak sama, tidak sama. Jangan spekulasi. Kakak Okay. nak makan jandolnya sini. Oh. Mari tu. Kemana satu daging? Rasanya ni kambing. Okay? Betul. Yusra memang kawan baik kepada si Safa ni. That's why lah masa kematian dia tu, orang pertama yang diinterview adalah si Yusra. Dan pernyataan si Yusra, mungkin sebab dia bukan directly jumpa polis kan. Dia sudah, bagi saya kalau tanya saya lah kan, dia sudah di compromise lah. Cerita ni saya mau bagi nama Yusra dan Safa. Saya membuat novel cerita ni. Tidak, Yusra tidak ada di dalam toilet semasa itu. Dia bawa pergi toilet, dia tinggalkan, lepas tu dia balik pergi bilik dia. Okay? Sebab itulah dia didakwa sebagai tertuduh pertama untuk kes buli. Sebab terbukti secara tak langsung dia pun membuli. Paham sudah? Si Yusra ni, kalau tanya saya kan, ini legal fiction lah. Novel saya mau tulis ni legal fiction. Okay? Legal fiction. Daripada terms legal,
si Yusra ni sudah dikompromis sebelum dia berjumpa dengan pihak polis lagi, sebab pihak polis tidak datang ke crime scene. Lepas tu siapa yang serahkan diary, ada banyak version. Contohnya kata cikgu yang serahkan, lepas tu ada yang kata si Yusra yang serahkan. In the first place, kenapa ini dua-dua individu yang kena serahkan? In the first place, sepatutnya itu bukti tersebut pun sudah dikompromis, kod bukti. Sebab kalau benar, sepatutnya pihak polis yang datang ke tempat si Safa ni punya dom, seal the crime scene, lepas tu ambil barang-barang peribadi milik si Safa ni untuk securekan, lepas tu siasat, itu yang sepatutnya berlaku. Okay, tapi tiba-tiba diary tersebut sampai ke tangan influencer. Kenapa? Untuk menciptakan naratif bahawa si Safa ni bunuh diri. Nah, lepas tu ada lagi yang cakap bahawa si Safa ni punya mental health sebenarnya memang dia tidak sehat. Okay, dia tidak sehat. Siapa yang bagi diagnos? Jatuh kak. Siapa yang bagi diagnos bahawa si Safa ni mental health dia mental health dia tidak betul ataupun tidak sehat? Siapa? Tidak ada manusia lain yang layak untuk bagi diagnos melainkan pihak yang ada kredibiliti. Okay? Kalau betul lah itu kucing. Jangan type begitu. Sesuai saya cakapkan, fiction ni tiada kaitan yang hidup maupun yang mati. Ini adalah legal fiction yang saya mau bercerita. Begitu. Okay? Jangan kamu orang. Nanti kan So bayangkanlah kalau kamu dipukul, ada saksi konon nampak 6 orang, ada saksi yang nampak 5 orang. So sejauh mana kebenarannya, saya masih lagi menulis dan saya masih lagi mengkaji berkenaan dengan kes ini yang bakal saya keluarkan novel bertajuk Legal Fiction. Begitu. Okay? Tidak, Yusra bukan anak orang kaya. Yusra bukan anak orang kaya. Orang yang kamu tidak sangka-sangka betul, yang kamu sebut-sebut, yang Mau suruh belah? Iya. Kasih. yang diorang ni sebut-sebutkan lah semualah. Okay, dan ini dalam dunia fiction tu nama dia asyik disebut-sebut sebagai anak VIP lah kononnya semualah. End up jadi saksi pendakwaan. Sebegitu banyak plot twist dalam novel yang bakal saya tulis ni. Nah, siapa yang mau novel ni? Siapa yang mau beli CP novel boleh dapatkan pada 6 hari bulan ni di KK lah. Okay? Kalau saya disclose semua novel apa yang ada dalam novel saya tu, nanti tidak ada orang mau beli novel saya. Kan?
Ya, dalam novel saya tu nanti kan, saya mau tulis yang tertuduh pertama ni, iaitu si Yusra ni. Dia dapat lawyer yang hebat sekali. Sebab apa? Yang kali pertama punya siasatan yang tutup disebabkan dia, sebab kesaksian dia. Okay, sudah mula goyang orang yang membeli dia ni, orang yang menebarkan naratif dia ni, ambilkan dia peguam, salah satu peguam yang hebat. Nah, begitu novelku kan. Itulah sebabnya begitu. Nanti dalam novel saya tu pun saya mau letak juga apa? Buah pinggang rosak. Buah pinggang kita ni kuat ke tau? Macam mana boleh rosak di tahap pesakit buah pinggang yang kronik? Ada sebab dia. Nanti saya mau buat novel ni, saya jual masa sampai kelas. Of course lah cikgu tu ketakutan sebab memang ada dalam ceritanya. Of course lah cikgu tu ketakutan sebab memang ada anak VIP dalam antara dia. Sebab tu dorang jadi ketakutan begitu. Sedap yang itu kan? Yang kita tak tahu apa. Tapi apa? tiadalah kes pembunuhan dia. Kes pembunuhan dia sebenarnya mungkinlah tidak disengajakan. Kita pun tidak tahu. Tapi kalau betul tidak disengajakan dalam novel ni, saya mau letak mungkinlah tidak disengajakan. Tapi at least bertanggungjawab. Saya mau buat dalam novel ni kan untuk membuktikan bahawa kalau kau mengaku hidup kau lagi tenang sebenarnya. Dan kalau kau abide, maksudnya kau tidak buat apa yang melanggar undang-undang, kau sepatutnya percaya bahawa undang-undang itu adalah untuk melindungi kau. Begitu. Itulah plot twist dia. Tiba-tiba yang disebut-sebut sebagai anak VIP tiba-tiba jadi saksi pendakwaan gitu. Novel saya confirm laku keras. Rasa happy ending kah? 50-50 lah. Saya masih tengok macam mana mau letak ending novel saya ni. Sebab saya masih lagi orang kata mengumpul maklumat untuk masukkan dalam novel saya ni. Siapa yang mau masuk tu kursus, boleh PM saya ya. Tertuduh, of course lah ada. Tapi yang penting si Yusra punya peguam, okay, memang bukan calang-calang peguam. Kes ni terlalu banyak dia punya plot twist, terlalu banyak dia punya complicated dan terlalu banyak tiada siapa-siapa yang boleh dipercayai. Tiada. Betul. Yusra tikam Safa. Tapi end up Yusra jadi tuduh pertama. Karma is real, bitch. Di saat satu dunia mengagung-agungkan dia, tapi rupanya najis. Dan di saat satu dunia mengutuk konon-kononnya anak VIP,
Tapi rupanya saksi pendawaan. Nah, nampak tak? Satu, sebab itulah bila ada chances untuk si Safa menang. Ada chances untuk si Safa menang kalau tanya saya. Okay? Tapi ada tapi dia. Kena jatuhkan dulu tangan-tangan yang cuba untuk menutup kes si Safa ni. Satu saya bilang masuk kelas saya. Kalaulah betul dia kami hitamkan, kenapa in the first place tidak muncul kan? Kenapa in the first place bagi keterangan sebegitu? Safa ni meninggal sebab kecederaan yang terlalu banyak dan ditolak dari jatuh. Sudah dia lunyai, ditolak dia. Dia kasi berdiri, tolak. Kalau dipilih untuk berterus terang, saya mau buat dalam novel saya ni kan. Siapa yang datang nanti saya bagi ni novel. Apa noti-noti ni? Aku geram betul orang begini ni. Kau ni, aku tengah cerita pasal novelku. Okay? Kucing. Sudah blok. PM novel sis. Okay, macam saya cakap, cerita ni fiction, tiada kaitan yang hidup maupun yang mati. So jangan, saya tidak izinkan siapa-siapa cut saya punya video ya. Kalau mau post yang betul. Okay, mana yang mau order novel tu, sebaiknya datang ke kelas saya lah. Saya tengah type sebenarnya novel tu. Saya tengah mau proceed untuk jadikan salah satu modul dalam pembelajaran untuk perbincangan dalam pembelajaran saya. Okay? Itu yang sebabnya saya type sekarang tu. Ada lagi yang beberapa yang saya tidaklah boleh expose di sini kan, nanti boring lah saya punya novel. Kamu kena baca lah saya punya novel tu. Kan? Okay? Wow. Ada nur saya punya muka. Kan? So far itulah dia punya kronologi yang bakal, sebab saya mau sediakan modul ni untuk perbincangan apa patut dibuat sekiranya jadi begini. Sebab si Safa ni seorang yang tegas. Safa ni seorang anak yang baik, dan Safa ni tiada kompromi. Kalau itu adalah undang-undang, itulah dia. Okay? Okay? Sekejap, ada lagi ni muncul. Hey, jom VC lah, bagailah. Kenapa babat terlalu banyak ni? Hey, kamu jumpa saya live kan? Bukan cikgu. Bukan cikgu yang hire. Dalam novel saya ni, yang hire peguam ni adalah tangan-tangan gaib yang daripada awal sudah beli si Yusra ni. Begitu.
So siapa yang mau tahu cerita lanjutnya secara detailnya, sebab saya mau sediakan case ni, contoh case ni, okay, untuk student-student yang ada di yang ada dalam kelas saya. So kamu boleh bincangkan, saya ajar dulu kamu berkenaan dengan undang-undang, okay, saya ajar dulu kamu berkenaan dengan undang-undang, and then saya mau tanya nanti pendapat section apa dalam tu. So itulah dia. Sebab mestilah beli si Yusra dulu, sebab si Yusra kawan baik, dan si Yusra kawan baik satu hal. Lepas tu si Yusra ni, si Safa ni banyak bercerita dengan si Yusra ni. So of course lah, kesaksian daripada si Yusra ni penting. So of course lah, itulah, of course lah, kenyataan daripada si Yusra ni yang menjurus kepada siasatan yang pertama lengkap. Betul. Sebab itu diciptakan bermacam naratif untuk si Safa ni. Mentang-mentang si Safa ni sudah tiada untuk bela diri dia, tapi kena ingat, benda yang busuk by hook or by crook akan keluar juga. Okay? Kepentingan, sebab of course lah ada yang terbabit di situ. Of course lah orang mau tutup sebab ada yang terbabit di situ. Watak anak VIP ada, mesti ada. Okay? Semua bersubahat. So nanti saya akan ada banyak watak sebenarnya. Terlalu banyak watak. Saya mau jadi macam Ramli Awang Mursyid. Kalau awak dah tahu kan, salah satu penulis novel yang paling saya suka adalah Ramli Awang Mursyid. Si cantik sangat-sangat. Okay. So sebab itulah, finally legahnya saya kasih tahu pasal saya punya novel ni. Legah betul saya punya dadau. Dia punya legah tu yang, alah, patutnya, okay, siapa yang mau tahu secara detail kena berkenaan dengan diary tu pun ada plot twist dia. So nanti saya akan masukkan dalam di dalam kelas saya. Bukan, si Yusra bukanlah hero. Si Yusra jadi mastermind tanpa disangka. Maksudnya secara tidak sengaja. Dia mau stopkan bully ke atas dia, tapi end up tanpa dia sedar, dia sebenarnya yang sudah sedang membuli. Apa mesin basuh ni? Tiada kaitan tu. Itu semua fake tu. Tiada tu. Lipstick saya Maybelline je, awak. Maybelline Code 210. Aku nak makan tu. So macam saya cakap, nak faham tak aku punya? siapa yang hadir sampai kelas ni, awak akan dapat sampai novel. Okay. So siapa yang Yusra tu bukanlah okay, untuk sandakan punya kelas 13 hari bulan 9 adalah tarikh cadangan. Ramai yang PM saya sebenarnya, terlalu ramai, tapi tidak ada yang serius. Maksudnya minta saya PM. Saya balas sudah semua PM. Lepas tu admin pun sudah balas semua WhatsApp, tapi end up tiada yang booking pun. Berapa orang je? 2 orang saya yang betul-betul terus booking, letak deposit. Sedih saya. Macam tiada sambutan betul saya pergi kelas. Padahal saya mau bagi ilmu.
Begitu bah, macam mana booking? PM saya, nanti saya akan bagi satu link untuk WA kepada admin. Berkenaan jatuh tu, si Safa jatuh tu betul. Tapi jatuh disebabkan ditolak. Bukan terjun. Okay. So saya punya novel nanti akan ada lah di ni. So macam saya cakap, siapa yang datang sampai kelas memang dia akan dapat full story lah berkenaan dengan siapa yang novel ni. The plot twist, the tangan gaib, the VIP, siapa yang terbabit, siapa yang terlibat, begitu. Sebenarnya sekarang ni saya tengah type siapa yang novel ni. Sebab saya target siapa yang masuk kelas saya akan bagi untuk perbincangan berkenaan dengan kes yang saya create ni lah. Maksudnya novel yang saya create ni. Kalau kamu di tempat ini, apa kamu boleh lakukan? Apa yang kamu patut lakukan? Apa yang kamu boleh lakukan? Undang-undang mana yang melindungi? Begitu. So itu yang saya cakap tu. Siapa-siapa yang boleh hadir ke kelas saya tu, hadirlah. Kota Kinabalu plan dia 6 hari bulan 9. 6 hari bulan 9, lepas tu 13 hari bulan 9 disanakan. Lepas tu kita akan move to, daripada sanakan kita akan move to lah Datuk. Online tiada. Saya tidak buat online sebab ini adalah kelas tertutup. Habis ada Tawau ada, Tawau ada, Sempurna ada, Kuna ada. Sebab itulah kamu kena booking daripada sekarang supaya membolehkan saya tahu berapa sebenarnya harga tempat. Sebab sekarang ni saya tidak tahu berapa harga tempat sebab saya tidak tahu berapa pack in total student. Okay? Kelas apa? Kelas Sabar Celik Undang-Undang. Yusra dengan Safa ni kaum baik yang sebaya. Okay. So rugi kamu orang kalau tidak datang ni kelas. Datanglah. Bulan berapa terbit buku? Sebenarnya permulaan dia saya target mau sediakan modul untuk selitkan di dalam kelas ni untuk perbincangan dengan section-section yang sepatutnya yang sepatutnya lah. Mak Safa tahu. Mak Safa tahu. Ramai yang cakap mau join, tapi kan sudah admin balas PM tapi end up semua blue tick je. Sedih saya. Memang sedih saya. Okay. Kita akan buat di KK 6 hari bulan 9 bermula daripada 9 pagi sampai 5 petang. Okay. LD insyaAllah saya tengah confirmkan ada satu tempat ni. Okay, nanti kalau saya sudah confirmkan saya akan beritahu. Tapi kena book dulu cepat-cepat supaya kita tahu berapa in total student di Ladatu, berapa in total student di Sempurna, berapa total student di di Sempurna, berapa total student di Kuna. Semenanjung insyaAllah selepas daripada Sabah mungkin saya akan buat contohnya macam Negeri Sembilan Celik Undang-Undang ke, KL Celik Undang-Undang ke, Selangor Celik Undang-Undang ke, begitu. Ada kucing. Begitu. Bukan Yusra yang tolak, bukan Yusra yang tolak. Secara tak sengaja sebenarnya si Yusra terbabitlah dengan buli. Begitu. Sebab itulah kita jangan orang kata mengagungkan sesuatu yang ramai yang mengagungkan orang ni. Tapi end up sebenarnya orang ni lah gunting dalam lipatan. Ada orang
drop yang ini. Padahal sebenarnya ini yang jadi saksi begini. Sejauh mana kesaksian dia tu nantikan. Sebab saya masih lagi buat kronologi dia, tidak lengkap lagi. Ya Allah, ada lagi lah bisi-bisi ni. Kamu kenapa ni? Kak, carilah rezeki yang halal, Kak. Carilah rezeki yang halal. Okey. Tadi saya cerita sikit kan pasal diary si Safa ni. Dia dah kena contempt lah, maksudnya sudah kena compromise. So untuk percaya 100% tidaklah, sebab diary tersebut pun bukannya pihak polis yang jumpa pertama kali. Panjang ke kisahnya? Sate si pitang. Sate si pitang. Yalah. Ya, saya di sate si pitang ba ni? Okay. Ada orang yang tunggu si Safa di toilet. Memang ada. Memang ada. Si Yusra tukang handover saja. Begitu. Sebab sebenarnya secara langsung si Yusra tu dia mau menghentikan buli ke atas dia. Sebab tu saya bilang secara tak langsung sebenarnya dia tidak menyangka juga. Ini bukanlah yang terancang. Okay. Dari tadi saya terangkan. Ada yang baru masuk ke sebenarnya? Di Semenanjung nanti saya siapkan dulu. Saya buat proper, and then saya akan buka beg kuning. Okay. Bukan Yusra yang tolak bah. Kan saya cakap banyak kali, bukan Yusra yang tolak. Yusra cuma datang hantar sejak pergi toilet. Gitu. Panas betul novel ni. Ya. Sebab itu saya bilang, siapa yang hadir ke kelas saya akan sediakan satu modul berkenaan dengan kes ni, yang novel saya ni. Saya akan bagi untuk perbincangan berkenaan dengan undang-undang. Apa yang, section mana yang boleh diaplikan, section mana yang ni. So, mana-mana yang mau hadir ke kelas saya, boleh PM saya. Okay? Bau pinggang ni senang saya jawapan dia. Kalaulah sudah dipukul, dipijak, tidak mustahil bau pinggang dia boleh bocor sebegitu. Bukanlah bocor, kita tak panggil bocor. Dia akan rembeskan, dia akan keluar satu rembesan tau. Ini saya pernah tanya doktor lah, sebab saya mau masukkan fakta kan dalam saya novel tu. So bila dia terlampau dipukul, dipijak, di semuanya, bau pinggang ni dia akan keluarkan rembesan yang orang kata tahap kerosakan dia. So tahap kerosakan si Safa punya bau pinggang ni ibaratnya macam pesakit bau pinggang yang kronik. Begitu. Okay. Tiada budak lelaki. Tiada. Itu kan asrama perempuan. Tiada budak lelaki. Kesian Safa. Betul, kesian Safa. Jujurnya kesian lah. Kalau tanya saya, kesian. Okay. Mesin basuh ada ke dalam novel itu? Tidak ada. Saya tidak akan masukkan itu. Itu sebab itu terlalu fiction, yang Doraemon punya fiction bah. Saya tidak mau itu tidak ada. Itu tidak wujud. Kena keroyok, ya, kena keroyok. Okay. Hearsay betul. Apa yang hearsay?
Tidak ada. CCTV tidak ada. CCTV tidak ada. Kucing, sate si pitang. Siapa yang tengok ni live ku di sate si pitang ni? Sate si. Betul kak? You choose the right place untuk makan malam. Siapa ni? Mana ni sate si pitang ni? Saya tengah cari ni. Pilih yang sedap. Tapi sedap sate dia. Itulah sana tu rasanya tu. Dia duduk kat table biru. Namanya juga. Kucing. Sis, macam mana sis tahu? Kan saya sudah cakap. Datanglah kelas saya. Datang kelas saya dulu. Datang kelas saya dulu. Siapa yang datang kelas saya, memang untung. Bukan sate si pitang di Tawau. Betul. Kita tidak jadi detektif Conan bodoh-bodoh. Kita mesti ada kita ada asas. Begitulah. Sis Tawau kah? Iya, saya di Tawau. Tadi saya baru menang kes tribunal, alhamdulillah. Okey, macam saya cakap, novel saya ni tidak kaitan yang hidup maupun yang mati. Okey. Okey. Nanti saya akan siapkan satu modul berkenaan dengan kes ni yang saya mentionkan ni untuk untuk sebagai rujukan modul di dalam kelas saya nanti. Okay? So, siapa-siapa yang join sampai kelas, dia akan dapat modul ni lah. Okay? Apa buat Zara tiba-tiba ni? Jangan buat Zara. Jangan buat kamu orang ni. Okay? Telur kucing. Okay? Afwa. Kamu jangan sampai saya tiru suara Siti pula di sini nanti. Nah, menyanyi aku ni nanti ni di sini. Gitu. Okay, so macam saya cakap, kamu orang datanglah sampai kelas. Banyak kali saya cakap, datanglah. Kelas di KK di Sabah Oriental pada 6 hari bulan 9 insyaAllah. 13 hari bulan 9 di Sandakan, which is tempat besok saya akan confirmkan. Sebab itu saya perlukan berapa total student yang akan hadir. Keningau kita akan buat satu tempat saja, iaitu di KK. Okay. Di Ladatuk kita akan buat satu kelas. Di Sandakan, Ladatuk, Puna, Sempurna, Tawau, kita akan buat semua satu kelas. Begitu. Okay. Bila tarikh tutup KK sis? 25 kan? 25 hari bulan. 25 hari bulan ni. 25 hari bulan ni. 25 atau 27 sebab saya kena print out sudah modul-modul pembelajaran tu. Okey. Berapa bayaran kelas? Begini. Saya minta letak deposit tu dulu sebab saya mau booking untuk kelas tu. So bila saya booking sudah untuk tempat, bukan kelas, tempat tu, barulah saya tahu berapa sebenarnya perlu dibayar kepada tempat tu. Begitu. Yang jumpa Safa di bawah tu kan yang jadi saksi. Iya. Safa meninggal.
Okey, di Semenanjung insya-Allah selepas Sabah selesai kita akan buat di Semenanjung. Lepas tu pada 31 ni pun saya akan pakai baju Justice. Okey, kita tutup berkenaan dengan novel Kita berbalik kepada dunia realiti. Okey semua, untuk Justice for Zara, baju ada lagi baki berapa? 25 kan? 25 pieces. Baju untuk Justice for Zara tu ada lagi 25 pieces. So siapa-siapa yang mau boleh PM saya. Nanti saya akan bagi nombor admin untuk berhubung. Okey. Baju tu saya beli RM30 satu baju. Bayar yang itulah, yang RM30 siap itulah. Okey. Sudah beli 3 lah tadi sis. Berapa baju? Baju ada lagi total baki 25 pieces saja. Sangat limited. Tinggal 25 siap ni. Okey. So siapa range total harga berapa sis? Untuk baju tu RM30 siap. So siapa yang mau untuk baju, okey boleh PM saya. Okey, sebab 31 ni kita beramai-ramai jom pakai baju Justice for Zara ni. Okey? Tidak ada saiz. Saiz kita daripada S ke double XL kan? Saiz baju double XL kah? Betul, betul. Daripada S ke double XL. Okay. Warna apa baju tu? Baju yang macam di VTT saya, yang saya ajak ramai-ramai untuk Solidarity Justice for Zara tu. So siapa yang mau berminat untuk baju tu boleh PM saya. Nanti saya akan bagi nombor admin. Saya TCP Tank ni dari tadi tak pandai habis, dia bagi saya gift. Macam mana baju? Ada baju tu di dalam VTT saya, Justice for Zara. Pos Semenanjung boleh ke? Boleh. Ada baki 25 je lagi. Tak, bukan long sleeve. Tapi dia tidak ketat lah. Cutting dia bukan slim fit ya. Cutting dia bukan slim fit. Sebab saya hari tu pakai pun dengan inner. Saya pakai inner neck dengan tu. Okay. So siapa-siapa, saya repeat, ada 2 perkara. Siapa yang mau join kelas Sabah Celik Undang-Undang boleh PM saya juga. Dan siapa yang dah PM tu tolonglah confirmkan secepat mungkin, sebab kami perlukan confirmation daripada awak semua untuk booking tempat. Sebab kami kena print out modul, kami kena print out yang novel saya tadi tu. Banyak benda yang kami kena buat. Lepas tu kami kena susun atur cara. 6 hari bulan 9 sekejap saja. It's around the corner saja. Okey puan, yang nak beli baju tu pun boleh PM saya. Okey? Di mana? Okey. Kelas kita akan kita buat di Sabah Oriental Hotel. Okey, di KK pada 6 hari bulan 9, bermula 9 pagi sehingga 5 petang. So siapa-siapa yang berminat mau join kelas saya boleh PM saya. Nanti saya akan bagi nombor admin untuk awak berhubung dengan admin. Untuk awak nak tanya apa saja pun berkenaan dengan kelas tu dengan admin. Okey. Saya akan komplitkan kelas Sabah Celik Undang-Undang ni within bulan 9 ni. Saya mau komplitkan. So tolong cepat booking tempat awak semua secepat mungkin. Kelas tu untuk Sabah Celik Undang-Undang. Maksudnya perbincangan basic mengenai undang-undang, apa hak awak, apa yang awak patut lakukan sekiranya awak ditangkap, section berapa yang patut dikenakan, dan apa jadi bila awak jadi mangsa buli ataupun anak jadi mangsa buli, apa kita sebagai orang tua boleh buat. So semuanya ada. Nanti saya akan masukkan dalam novel modul pembelajaran di Sabah Celik Undang-Undang volume 1. Saya mau beli baju, saya boleh ambil di KK juga. Boleh. Tapi tunggu saya balik KK dulu. Okey? So siapa yang mau berkenaan dengan baju boleh PM saya juga. Ni diorang pun sudah habis makan, saya pun mau gerak sebab kalau saya masuk kereta nanti saya kena band sebab ada bunyi kereta kan. So saya tidak boleh masuk kereta dengan ni. Yuran berapa? Kita minta deposit siap dulu RM100. Sampai kita sudah dapat berapa harga tempat sebenarnya, baru saya berani bagi tahu berapa harga kelas tersebut.
Sebab itu kita perlukan berapa total student. Saya tersepita. Okay? So, 31 bulan, jom beramai-ramai sama-sama dengan saya. Kita pakai baju Justice for Zara. Okay? Kak bayar dulu ya. Cantik buat kau. Muan sudah. Mengantuk sudah kakak ni. Dia dari pagi tadi bangun. Dari jam 2. Okay? Siapa yang mau baju Justice for Zara, kita tinggal ada 25 pieces saja. Tidak banyak. So, cepat-cepat. Nanti boleh pakai dengan saya sama-sama. Kucing Alina, terima kasih Marima, Isha. Saya suka sebab kucing tu begini. Kadang-kadang saya rasa muka saya macam kucing kau tahu. Okay? InsyaAllah. Masa saya cakap, novel saya tu fiction, tiada kaitan yang hidup maupun yang mati. Dengan panjang ke baju tu? Tidak. Dengan pendek. Sebab saya pun itu hari pakai Ines ya. Boleh tengok di VTT saya. Ada VTT saya yang saya ajak ramai-ramai ke Solidarity Justice for Zara. Okay? Apa tu dah tadi tu? Jadi tak adalah VIP dalam cerita Yusra ni. Ada. Kalau tiada VIP, tutur pertama ada. Ini balik kepada cerita novel saya tadi tu. Ini tiada kaitan dengan kes Zara. Okey? Ingat, tiada kaitan dengan kes Zara. Okey? Dah cerita dah. Okey. Cantiklah sis, terima kasih. Okey. Saya pun mau gerak sudah. Okey semua, terima kasih buat yang pembagi gigi. Thank you semua. Saya mau end live dulu. InsyaAllah besok mungkin saya live awal sikit kot. Sebab ini hari saya tadi ada kes. Saya punya kes pukul 2 petang. So, saya punya kes pukul 2 petang tadi. Lepas tu habis pun lambat. Lepas tu saya balik tadi, saya mandi-mandi semua dulu. Itu yang baru dapat keluar dinner. Itu yang baru dapat saya ni. Okey, ingat baju saya tinggal ada 25 pieces saja, baju Justice for Zara. Okey? One and only lah. Jadi lelaki soleh. Jom. Okey? InsyaAllah. Okey? Jam berapa live besok? Saya cuba live awal ya. Baju RM30 saja. Saya tidak ambil untung dari baju tu. Sebab baju tu memang saya print RM30 per pieces. Saya cuma mau orang ramai pakai saja. Ramai-ramai pakai Justice for Zara. Okay? Jom semua ramai-ramai. Terima kasih Saiti kita. So kita ramai-ramai pakai baju Justice for Zara tu ya. Okay semua? Kak, jangan lupa Kak, baju Justice for Zara. Ada 25 pieces saja lagi. Buat yang mau kelas tu, janganlah kamu blue tickkan saja. Admin saya kesian, admin saya. Okay? Mana mau beli PM saya. Mana mau baju PM saya. Mana mau kelas pun PM saya. Nanti saya akan bagi link untuk baju dan juga kelas tu. Sabah Celik Undang-Undang. Okay? Assalamualaikum semua. Okay Kak? Jom. Terima kasih.